Hai, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafiz Rosli dan juga Afizah Azaman dalam segmen Realiti Rakyat di mana hari ini kita nak melihat kepada isu bagi pelajar IPT yang ingin pulang ke kampung halaman. Dan seperti biasa, kalau kita saksikan penularan COVID-19 ini sebenarnya tidak akan melemahkan kita jika kita sama menghadapinya. Anda tidak berkesorangan dalam menghadapi waktu getir ini kerana kami di Esra Awani membawakan program ataupun segmen Realiti Rakyat ini menjadi tumpuan yang mengangkat suara rakyat dan juga realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Dan untuk rakyat, anda boleh suarakan ataupun menghubungi kami di Esra Awani, dan untuk kepimpinan, Esra Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat ataupun setiap kepimpinan yang ada untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga merupakan satu perkara yang penting. Oleh itu, dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar ini, platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Dan setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Esra Awani. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir. Kerana Esra Awani prihatin, kekal di rumah, kita jaga kita untuk hapuskan COVID-19. Segmen Realiti Rakyat hari ini bermula sekarang. Baik, sebelum nak bercakap lebih panjang mengenai isu persediaan pelajar untuk pulang ke kampung halaman pada hari ini kita nak kongsikan kepada anda semua. Kita nak recap semula laporan di esraawani.com di mana anda dapat saksikan pelajar IPTA dan juga IPTS, Politeknik serta Kolej Komuniti akan mula pulang pada hari ini. Dan ini menurut Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Norani Ahmad, hanya pelajar yang pulang ke kampung halaman dari zon hijau diberikan kebenaran ketika ini. Mereka pelajar-pelajar di Institusi Pendidikan Tinggi Awam dan Swasta, Politeknik dan juga Kolej Komuniti bakal memulakan pergerakan ke kampung halaman masing-masing secara berperingkat bermula hari ini, kecuali dari zon merah dan juga kuning. Dan kalau kita nak tahu juga, bagi setiap setiap IPTA dan juga IPTS di seluruh Malaysia ini dibahagikan kepada beberapa zon, dan KPT sendiri telah pun melantik ketua di beberapa zon bagi memastikan perancangan pergerakan pelajar ini dijalankan secara teratur dan juga mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara, Polis Diraja Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Di Skype ketika ini kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Yusri Zainuddin, merupakan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Pahang, yang juga sebagai Ketua Zon Pantai Timur melibatkan penyelarasan data pelajar Universiti Awam, IPTS, Politeknik dan Kolej Komuniti dari Negeri Pahang, Kelantan dan Terengganu. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, kita tahu pelajar-pelajar ini akan pulang bermula hari ini. Jadi sejauh mana persiapan dan juga perancangan di Zon Timur secara khususnya dan juga UMP dalam penghantaran pelajar pulang ini? Terima kasih. Antara perkara yang kita akan tumpukan ialah kita menubuhkan jawatankuasa yang menetapkan tugas-tugas dan tanggungjawab yang perlu dilakukan. Untuk makluman, sebenarnya pergerakan hari ini, iaitu 27 hari bulan ini, merupakan pergerakan daripada zon tengah ke zon utara sahaja. Manakala untuk zon timur akan bergerak bermula pada 29 hari bulan April ini, yang mana ia melibatkan ketiga-tiga negeri tetapi hanya di dalam lingkungan zon timur saja. Di mana jawatankuasa ini melibatkan jawatankuasa SOP, jawatankuasa keselamatan, kesihatan, pengangkutan dan juga jawatankuasa penginapan serta perhubungan awam. Ini kita bentuk dan kita telah rancangkan hampir 3 minggu yang lalu untuk menggerakkan supaya dia dapat kita lakukan dengan baik penghantaran pelajar-pelajar ini. Prof, dalam masa yang sama juga, boleh tak kita nak tahu dan memastikan bahawa ibu bapa menerima anak mereka dalam keadaan yang baik dan tidak menimbulkan sebarang keraguan mengenai kesihatan anak-anak mereka? Mungkin Prof boleh ceritakan operasi membawa pulang itu, apa langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga pelajar itu dibawa ke mana, basnya ada tak saringan COVID-19, ujian saringan dijalankan sebelum mereka dibawa pulang dan sebagainya, Prof? Ya. Pelajar-pelajar yang hanya kita bawa ialah pelajar daripada zon hijau saja, yang mana kita akan bawa pun kepada zon hijau. Bermakna di sini setiap pelajar akan di-screen atau dibuat saringan kesihatan mereka sebanyak 3 kali semasa sebelum berlakunya pergerakan. Dan ini akan menyebabkan mereka perlu begitu-begitu sihat. Kita ada temperature tertentu yang membenarkan mereka untuk naik. Jika mereka tidak sihat, maka kita tidak
membenarkan mereka untuk meneruskan perjalanan. Juga dalam masa yang sama, setiap bas akan disanitiskan untuk tujuan kebersihan tadi sejam sebelum oleh pihak bomba, dan juga seterusnya apabila dia sampai pada destinasi kita akan sanitize sekali lagi, dan juga apabila dia balik ke departure point ataupun kita panggil point of departure, iaitu setiap universiti. Dan para pelajar semua akan dibekalkan dengan makanan sebab kebanyakan pergerakan ialah pada waktu malam, iaitu selepas pukul 9 malam. Dan semua drop off point kita ialah di IPD, daerah tempat yang kita hantar yang berhadapan dengan para pelajar dan ataupun pejabat daerah. Di situ adalah merupakan drop point kita, dan di situ jugalah mana pihak Rusia di sana akan menghantar pelajar ke rumah. Mana di sini ibu bapa setakat ini tidak dibenarkan untuk mengambil anak mereka. Yang kita tahu bahawa anak mereka akan sampai ke rumah. Tetapi apabila sampai ke rumah, para pelajar ini dalam masa yang sama juga kita akan sanitize dan juga kita akan pastikan mereka ini bersih. Mereka telah berada di dalam kampus ni dah hampir 3 fasa. Maknanya sudah lama. Tapi untuk perhatian juga, semasa bila sampai di rumah, elakkanlah bersalam, berpelukan dengan ibu bapa, sebab ini akan menyebabkan kita risau akan apa keadaan ini akan berlaku untuk kita tidak mahu ada unsur risiko yang lain. Jadi itu adalah antara beberapa yang telah kita lakukan, dan pastikan setiap pelajar tadi begitu sihat. Malah di dalam bas pun kita mengadakan social distancing, penjarakan sosial, di mana hanya 20 orang sahaja pelajar yang akan berada di dalam bas, dan juga bersama dengan seorang LO. LO ini adalah pegawai daripada universiti yang akan memantau dan terus mengikut perjalanan ke destinasi yang telah ditetapkan. Jadi adakah pelajar itu apabila mereka sampai di rumah, ada tak keperluan kepada mereka untuk memastikan penularan COVID-19 ini tidak berlaku? Ada tak keperluan untuk mereka kuarantinkan diri mereka selama 14 hari? Tidak perlu. Kalau di setakat yang kita lakukan di Semenanjung ini, kita tidak perlukan asalkan mereka daripada zon hijau ke zon hijau. Melainkan kalau kita hantar ke Sarawak itu memerlukan adanya kuarantin selama 2 minggu. Maka di sini kita merasakan bahawa insya-Allah dengan apa yang mereka telah lakukan lalui di kampus, mereka agak terhad pergerakan mereka. Kita katakan mereka ini adalah hijau lah, dan kita cuma precaution kita ialah apabila sampai di sana masih amalkan norma yang baru ini supaya mereka dapat memutuskan, kita bimbanglah kalau ada yang terlepas. Jadi inilah kita rasakan langkah yang terbaik lah untuk kita lakukan. Maknanya para pelajar tadi masih lagi ada jarakan sosial di dalam rumah untuk sementara waktu, tetapi tidaklah terlalu rigid, dan kalau boleh janganlah berpelukan dan seterusnya bersalam untuk peringkat awal apabila sampai itu. Prof, saya memerlukan pengesahan daripada Prof sekali lagi. Adakah pada hari ini saja ataupun IPTA dan juga IPTS berada di zon utara saja yang akan bergerak, ataupun seluruh Malaysia yang menuju ke utara? Mungkin Prof dapat terangkan sekali. Cuma zon tengah, iaitu di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang ke utara, iaitu melibatkan pelajar-pelajar UA dan juga Politeknik dan juga College Community. Itu saja yang bergerak dahulu, sebab kita nak tengok dari segi bagaimana perjalanan ini supaya dia tidak menimbulkan banyak masalah. Bermakna selepas yang 27 hari bulan ini, maka semua akan bergerak. Bukan sekadar serentak, tetapi mengikut zon-zon tertentu yang telah kita jadualkan sehingga 10 hari bulan 5. Baik, Prof juga dilantik sebagai Ketua Zon Pantai Timur. Ini kita nak tahu berapa banyak pelajar-pelajar yang akan dibenarkan untuk pulang ke kawasan masing-masing, dan juga melibatkan berapa IPTA, IPTS, Politeknik dan juga College Community. Berapa jumlah keseluruhannya? Untuk di Zon Timur ini, kita menganggarkan antara 6,800 orang pelajar yang akan bergerak ke seluruh negara. Yang ini melibatkan UA di Pantai Timur, iaitu dalam 5 UA, dan juga
cawangan-cawangannya dan kolej komuniti serta politeknik. Saya tak dapat bilangan dia sebab dia banyak dia punya bilangan tu, dan juga IPTS yang juga ada IPTS yang besar, yang kecil-kecil ini yang mempunyai tak ramai pelajar. Maka kita pun akan pastikan mereka mendaftar untuk kita teruskan perjalanan mereka supaya kita tahu di mana destinasinya. Sebab pihak MKN dan pihak PDRM amat ketat dalam hal ini kerana dia ingin memastikan bahawa setiap pelajar tadi betul-betul dikatakan bersih untuk dibawa pulang dan seterusnya dihantar ke rumah masing-masing. Prof, dalam masa yang sama juga kita difahamkan seperti yang Prof katakan tadi, pelajar yang berada di zon hijau yang boleh pulang ke zon hijau. Bagaimana dengan pelajar-pelajar yang berada dalam zon jingga, zon merah itu? Ada tak kemungkinan sebarang prosedur SOP standard yang sedang dikaji supaya mereka ini walaupun berada dalam zon jingga, zon kuning, merah ini, mereka yang kita boleh sahkan berada di kampus dan bersih daripada COVID-19, ada tak sebarang kajian dilaksanakan untuk supaya mereka ini boleh pulang juga, dan dalam masa yang sama mereka yang di luar kampus itu, untuk mereka yang berada di zon jingga, kuning dan juga merah ni, Prof? Kalau mengikut apa yang telah ditetapkan oleh pihak MKN juga KKN, kita tidak membenarkan pelajar-pelajar daripada zon jingga dan juga zon merah ni untuk pulang ke zon kuning, pulang ke kampung. Sebab ini untuk menghindarkan daripada penularan seterusnya. Begitu juga pelajar-pelajar yang berada di luar, terutama sekali pelajar yang berada di luar kampus. Sebab kita tidak dapat tahu pergerakan mereka sebenarnya. Tetapi saringan-saringan itu dibuat. Tetapi kita akan pastikan bahawa SOP yang khas untuk mereka ini kita tentukan, dan memang mereka ni akan balik juga. Tapi cuma memakan masa sedikit. Tetapi bagi yang zon hijau, zon kuning tetapi di dalam kampus, kita akan melakukan begitu ketat punya pemeriksaan untuk kita membawa pulang. Sebab departure point-nya ialah semua berada di setiap universiti yang kita akan pilih untuk membawa para pelajar tersebut. Prof, kalau kita lihat juga dari segi kebanyakan pelajar-pelajar daripada zon Pantai Timur ini, mungkin ada juga pelajar-pelajar daripada Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana proses untuk mereka pulang ke negeri masing-masing, dan juga kita nak tahu dari segi bagi pelajar antarabangsa yang belajar di IPT dan juga IPTS di zon Timur ini, bagaimana, adakah mereka ini disarankan untuk pulang ke negara masing-masing ke bagaimana? Untuk pelajar Sabah dan Sarawak, kita ada tim di peringkat KPT yang sedang menguruskan pergerakan mereka, sebab pergerakan mereka ini terlalu ramai. Di mana kita akan menghantar setakat ini ialah kita akan hantar ke KLIA untuk untuk menggerakkan mereka. Saya rasa kalau itu paling awal pun kita dapat mulakan pada awal Mei. Itu pun awal Mei. Sebab apa? Dari segi tempahan pesawat dan juga beberapa isu berkaitan dengan penerimaan mereka di sana. Sebab bila sampai di Sabah dan Sarawak tu, mereka perlu ke destinasi-destinasi yang lain yang perlu sama ada menaiki bas, menaiki kapal terbang lain untuk sambungan ke kampung-kampung halaman mereka yang agak jauh daripada di airport yang utama, iaitu di Kuching dan juga di Kota Kinabalu. Manakala bagi pelajar-pelajar antarabangsa, kita tidak menyarankan mereka pulang, tetapi mereka harus berada di dalam kampus untuk tempoh masa tersebut. Sebab apa? PNP kita, pengajaran dan pembelajaran berjalan secara online dalam tempoh masa yang kita adakan PKP ini di setengah-setengah universiti. Prof, dalam masa yang sama juga untuk mereka pelajar-pelajar yang semenanjung ni, mereka akan pulang dengan bas, dan pelajar-pelajar di Sabah dan juga Sarawak mungkin ada penerbangan-penerbangan tertentu. Adakah kesemua kos pengangkutan pelajar ini ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan ke bagaimana? Ya, saya telah mendapat maklumat ini bahawa pihak kerajaan akan menanggung perbelanjaan untuk sama ada ke luar negara, ke Sabah Sarawak ataupun juga ke dalam semenanjung ini. Prof, dalam masa yang sama, dalam masa yang sama ingin saya bertanyakan kepada Prof juga,
kalau kita tahu segala prosedur dan juga operasi standard ini dirancang dengan teliti untuk membawa pelajar dan sebagainya. Tapi ada tak macam worst case scenario punya plan sekiranya terjadi apa-apa yang kita tidak inginkan ketika sampai ada penyebaran baru dan sebagainya? Ada worst case scenario? Adakah plan-plan yang dirancang ini mungkin akan dihentikan ke macam mana? Ya, kalau kita mengikutkan apa yang kita rancang, insya-Allah kalau betul-betul kita dah teliti lama SOP ini, dan kita telah bangkitkan dan kita bincang, dan juga kita telah membawanya kepada peringkat MKN, KKM untuk ada PDRN untuk dapat clearance. Maka saya rasa ianya agak sukar untuk akan berlaku penularan, melainkan jika kawasan-kawasan yang mana destinasi yang dihantar itu akan berlaku adanya penularan yang baru. Yang itu maknanya tindakan akan diambil oleh pihak yang berada di kawasan-kawasan tersebutlah. Maknanya untuk kita setakat apa yang kita lakukan ini, kita dah rasa begitu baik untuk kita lakukan yang terbaik, dan telah mendapat kebenaran dan juga pengesahan daripada MKN untuk kita menggerakkan para pelajar tersebut. Baik Prof, kita nak berehat dulu seketika, dan selepas ini banyak lagi kita ingin membincangkan mengenai isu persediaan pelajar untuk pulang ke kampung mereka bermula hari ini. Kita berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baiklah, anda masih bersama saya Hafizah Zaman dan juga Hafiz Rosli dalam Awani Pagi segmen Realiti Rakyat. Hari ini kita bincangkan mengenai persediaan pelajar-pelajar. Hari ini kita tahu mereka akan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing setelah sebulan lebih berada di universiti mereka. Dan sekarang ini kita berbincang bersama dengan Profesor Dato' Dr. Yusri Zainuddin, Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Pahang. Prof, kita nak terus saja kepada Prof. Prof, kita tahu pelajar ni dia ada pelbagai ragam sebagainya kan. Mereka ni ada macam-macam cara, macam-macam perangai dan sebagainya. Mungkin bagaimana perancangan Prof SOP dalam SOP yang kita terapkan untuk membawa mereka pulang ke kampung halaman mereka, bagaimana untuk kita mendisiplinkan mereka? Ada sebarang individu tertentu ditempatkan untuk memastikan disiplin yang ditetapkan oleh MKN diatur gerak oleh universiti itu dapat dipatuhi oleh pelajar sepenuh masa supaya kita dapat mengekang penularan COVID-19 ini dan mengambil langkah berjaga, Prof? Sebenarnya kita memang mengambil satu pendekatan yang begitu ketat sekali, di mana setiap pergerakan dan juga individu-individu yang kita akan bawa ini memang harus mematuhi segala SOP yang telah kita adakan, dan kita ada checklist dia. Dan segala checklist ini perlu dipenuhi oleh pelajar. Jika mereka tidak dipenuhi, maka kita tidak akan membenarkan mereka untuk bergerak. Mereka tidak boleh melakukan mengikut kehendak mereka sendiri. Sebagai contohnya, katakan nak bawa barang tu terlalu banyak balik kepada ke destinasi rumah itu, saya rasa itu adalah satu perkara yang mustahil. Sebab apa? Pergerakan menggunakan bas ini agak terhad. Jadi kita hanya benarkan membawa satu beg yang khusus untuk mereka bergerak, untuk mereka balik saja. Yang lain itu kita akan uruskan kemudian apabila keadaan sudah keadaan reda. Di samping itu juga kita memastikan juga sebab pergerakan ini pada waktu malam, terutama sekali yang menaiki bas, mereka ini kita akan bekalkan dengan makanan, dan juga kita ada pegawai pengiring yang akan memantau sepanjang perjalanan pelajar tadi. Contohnya apabila mereka sampai ke satu tempat untuk berehat, mereka akan dibenarkan turun, tetapi dengan adanya prosedur yang begitu ketat sekali. Dan kita tidak akan kompromi dalam hal ini. Di samping itu juga kita hubungan erat yang ada bersama dengan PDRN, MKN yang akan memantau pergerakan kita ini, sudah pastilah tidak sebarangan boleh kita lakukan untuk merosakkan kejayaan kita membawa pelajar ini untuk pulang ke kampung. Prof, dalam satu lagi perkara, adakah pelajar-pelajar yang berada dalam zon hijau untuk pulang ke zon hijau mereka dibenarkan pulang, tapi bagaimana dengan pelajar yang kemungkinan ada pelajar sakit, demam, sesama, batuk dan sebagainya, adakah mereka juga akan dibenarkan pulang ataupun mereka akan perlu disaring terlebih dahulu membuat ujian dan sebagainya, Prof? Pelajar yang sakit.
memang itu adalah perkara utama. Sebelum mereka menaiki bas itu, kita akan saring lagi sekali. Sebelum tu kita tak ada buat saringan 2 hari sebelum. Tetapi hari yang perjalanan tu, sebelum perjalanan tu pun kita akan saring sekali lagi. Kalau dia ada batuk, dia ada sesama dan dia ada temperature dia meningkat melebihi 37.5 yang kita rasakan sesuai, maka mereka akan tidak dibenarkan untuk meneruskan perjalanan. Mereka akan pergi untuk next cycle yang kita akan uruskan perjalanan mereka selepas itu. Baik, seperti Prof katakan tadi, jumlah keseluruhan pelajar yang akan pulang, dibenarkan pulang adalah sekitar lebih daripada 6,000 bagi zon timur saja. Dan kalau kita lihat, kebanyakan ataupun masih lagi terdapat 13 daerah di seluruh negara yang ada kes aktif ataupun berada pada zon merah, 68 daerah berada pada zon kuning, 67 daerah berada pada tahap zon hijau. Dan mungkin ada pelajar-pelajar yang tidak dapat untuk pulang ke kampung halaman mereka disebabkan mereka berada pada ataupun rumah mereka berada dalam zon merah dan juga zon kuning ini. Dan kita boleh Prof kongsikan kepada kami semua bagaimana agaknya dari segi kebajikan pelajar-pelajar yang tidak dapat pulang ini. Adakah mereka ini akan terus tinggal di dalam kampus ke ataupun mungkin ada selepas ini ataupun waktu bila agaknya fasa yang berikutnya untuk membawa pulang mereka yang mungkin zon mereka sebelum ini adalah kuning, tiba tukar menjadi hijau pula? Ya, sebenarnya walaupun rumah ataupun destinasi yang dia nak pergi itu adalah zon merah, tetapi apabila mereka juga nak pulang, mereka boleh pergi kepada zon hijau yang berhampiran. Tetapi syaratnya ialah mestilah rumah keluarga ataupun rumah saudara mara yang mana mereka perlu saudara mara itu mengeluarkan surat membenarkan pelajar ini untuk pergi ke rumah itu. Itu adalah antara satu cara untuk membenar juga pelajar yang zon merah untuk pulang, tetapi dia tidak boleh pulang ke zon merah tetapi yang berhampiran. Tetapi mesti ada saudara mara dia yang mana dia membenarkan untuk tinggal di rumah tersebut. Kalau tidak, kita tidak akan membenarkan. Begitu juga dengan jika ianya berlarutan zon merah itu, kita akan pastikan mereka berada di dalam kampus dan kita akan menyediakanlah seperti makanan dan juga penempatan yang sesuai sehinggalah keadaan yang mengizinkan. Itu pun semua tergantung kepada pengesahan daripada pihak MKN untuk membenarkan kita membawa mereka ke zon yang telah ditentukan, sama ada yang tadi yang merah ataupun yang kuning. Tetapi definitely apabila kita melihat pada keadaan sekarang, memang zon kuning dan zon merah memang tidak dibenarkan untuk dihantar pelajar tersebut. Jadi para pelajar harus memahami dan ibu bapa harus memahami keadaan ini kerana kita adalah menggunakan satu peraturan yang amat ketat. Kita tidak mahu mewujudkan satu kluster baru atau dalam hal hari ini. Kita amat berhati-hati dan pihak KPT sendiri saya rasa amat meneliti tentang hal ini supaya ia tidak menjadi penyebab kepada penularan yang baru. Jadi kita harus mengikut prosedur yang amat ketat yang telah kita bangunkan. Prof, dalam masa yang sama juga, bagaimana Prof melihat kepada respon ibu bapa itu sendiri, dan dalam masa yang sama, setelah pelajar dibawa pulang dan sebagainya, apa perkara-perkara ataupun tindakan yang perlu ibu bapa lakukan apabila menerima anak mereka pulang itu? Ada sebarang nasihat ataupun saranan daripada Prof? Ya, kita memang amat merasakan bahawa ibu bapa yang memang menunggu kepulangan anak-anak mereka yang telah lama tidak dapat pulang, terutama sekali ini apabila menjelang hari raya dan sekarang ini masih lagi kita mengerjakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini, sudah tentulah mereka begitu menunggu kepulangan dan mereka memang amat mengharapkan anak-anak mereka pulang, dan kita telah mendapat banyak panggilan dan juga pertanyaan tentang keadaan dan juga bagaimana situasi untuk anak-anak mereka pulang. Tapi kita memohon kepada ibu bapa dapat mematuhi segala peraturan yang telah kita tetapkan, di mana ibu bapa tidak boleh mengambil anak mereka di mana-mana saja, sama ada di kampus ataupun di drop off point yang saya katakan tadi, di IPD ataupun di pejabat daerah yang telah kita kenal pasti. Jadi pihak urus dia di sana akan menghantar pelajar-pelajar ke rumah. Semasa di rumah tadi, untuk tempoh masa tertentu itu, kita mengharapkan supaya ada berlaku sedikit penjarakan sosial yang agak
yang telah disarankan serta buatkan bersentuhanlah dengan keluarga untuk dalam tempoh masa tertentu sebab kita pun tak tahu, especially yang kita lihat kepada pelajar-pelajar yang di luar kampus. InsyaAllah pelajar dalam kampus ni kita yakin, tapi still kita ada precaution supaya kita tidak boleh mengambil ringan tentang hal ini. Prof, boleh Prof kongsikan dari segi kita melihat kepada pengajian pelajar-pelajar ini, seperti Prof katakan sebentar tadi, pengajian ataupun pembelajaran ataupun kuliah secara atas talian masih lagi diteruskan. Tapi kita ingin melihat kalau jika pelajar-pelajar ini mungkin ada kekangan dari segi capaian internet di kawasan masing-masing, bagaimana agaknya ataupun apa langkah yang dijalankan oleh UMP terutamanya bagi membendung masalah ini supaya pembelajaran ataupun kuliah itu masih lagi terus berjalan di atas talian. Dan kalau boleh saya selitkan sedikit, adakah sepanjang Prof katakan tadi ada zon-zon tertentu akan bergerak daripada hari ini sehinggalah pada 29 hari bulan ini, adakah pembelajaran di atas dalam talian itu dihentikan ketika pergerakan ini dilakukan, Prof? Ya, gerakan sebab sementara ini memang ada perlu kita hentikan dan kita akan mulakan seawal bulan selepas Hari Raya iaitu pada bulan Jun, di mana ini kita telah tetapkan oleh pihak universiti masing-masing. Jadi apabila kita melihat pada capaian internet dan juga oleh para pelajar di luar di kampung-kampung ini, maka kita telah mengadakan beberapa kaedah, bukan hanya 100% online tetapi adalah gabungan dengan beberapa kaedah yang lain yang mana kita memastikan bahawa mereka harus mendapat pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk diberikan sehingga tempoh tamat pengajian mereka tahun ini. Jadi itu sebenarnya telah diaturkan dan memang kreativiti setiap satu universiti untuk memastikan perjalanan PMP tadi tidak terganggu dan juga kemungkinan berlakunya peperiksaan ataupun kaedah penilaian itu, kita pun sedang dan telah menentukan kaedah-kaedahnya bagi memastikan ianya tidak ada berlaku kekangan. InsyaAllah ini kita pastikan ianya tidak mengganggu tempoh pengajaran dan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh universiti. Malahan di peringkat profesional pun kita, badan profesional pun kita telah mengadakan engagement untuk kita memastikan supaya ianya bertepatan dengan keperluan yang telah ditetapkan oleh badan-badan profesional yang mengiktiraf pengajian-pengajian tertentu seperti kejuruteraan, arkitek dan juga yang lain-lain itu. Okey, baiklah, terima kasih banyak Profesor Datuk Dr. Yusri Zainuddin Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Pahang atas perkongsian mengenai pergerakan pelajar yang mula dibenarkan pulang hari ini. Kepada pelajar, anda sangat bernasib baik kerana dibenarkan pulang, dan khusus kepada mereka yang beragama Islam sudah pasti terbayangkan hidangan juadah berbuka puasa ini masakan oleh ibu anda sendiri. Okey, baiklah, apa pun kami di Awani Pagi akan bawakan perkembangan terkini mengenai COVID-19 setiap hari kepada anda. Dan dalam segmen Realiti Rakyat ini, suarakan kepada kami keluh kesah anda ketika perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Sekian daripada kami, saya Hafizal Zaman. Saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.